Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Raziah binti Tukiman dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Tajuk kertas konsep saya ialah pengaruh autonomi guru dalam pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC abad ke-21. Bahagian pengenalan. Dalam PPPM 2013-2025, salah satu fokusnya adalah aspirasi murid iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dua bahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Guru bukan sahaja mendidik murid dengan nilai dan kemahiran tertentu sahaja, malah bertanggungjawab memastikan pendekatan pedagogi terkini mengikut keperluan abad ke-21. Selain itu, walaupun penetapan kandungan kurikulum disediakan oleh KPM, namun guru diberi kebebasan untuk menyampaikan kurikulum bersesuaian dengan tahap penguasaan murid dan kreativiti guru masing-masing. Guru perlu bijak mengenal pasti tahap penguasaan murid yang diajar. Selain itu, pemberian autonomi dapat memberi kebebasan kepada guru untuk membuat keputusan dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik. Autonomi adalah kunci utama dalam mengekalkan profesionalisme guru. Peningkatan autonomi guru akan lebih bersemangat dalam kerjanya dan bekerja lebih kreatif dan berdikari. Permasalahan dan objektif. Sehingga kini, autonomi guru dalam penyampaian kurikulum telah lama diberikan secara tidak langsung. Guru boleh menentukan sendiri kaedah pengajaran yang akan digunakan dalam PDPC mengikut keupayaan murid yang diajar. Isunya, adakah guru benar-benar memahami, berkeyakinan dan berani menggunakan autonomi yang diberi dalam membuat keputusan untuk menentukan corak penyampaian kurikulum kepada murid? Selain itu, guru sepatutnya mempunyai pengetahuan asas dan pemahaman mengenai elemen autonomi yang diberikan supaya dapat mengembangkan elemen kritikal dalam PDPC dengan lebih berkesan. Namun demikian, masih ramai guru yang tidak memahami tentang autonomi yang telah diberikan dan pemahaman mengenai autonomi guru berbeza-beza mengikut perspektif budaya dan persekitaran. Hal ini menyebabkan amalan pengupayaan autonomi guru di Malaysia masih berada pada tahap sederhana. Persoalannya, adakah kurangnya pemahaman tentang autonomi ini menyebabkan guru tidak berkeyakinan mengupaya autonomi yang diberikan secara optimum? Oleh yang demikian, tujuan penulisan kertas konsep ini ialah untuk membincangkan pengaruh autonomi guru dalam mempengaruhi PDPC abad ke-21. Tujuan penulisan kertas konsep ini untuk mengenal pasti tahap pemahaman guru terhadap autonomi dalam PDPC abad ke-21 dan mengenal pasti pengaruh autonomi guru dalam PDPC abad ke-21. Sorotan literatur. Menurut Friedman 1999, autonomi didefinisikan sebagai kebebasan kepada guru untuk membuat keputusan dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik. Dengan kepercayaan yang diberikan, pengupayaan autonomi mereka juga dapat ditingkatkan. Dua teori yang digunakan secara meluas dalam bidang pendidikan untuk memberi kefahaman tentang autonomi guru iaitu teori penentuan kendiri dan teori keperluan David McClelland. Teori penentuan kendiri telah diperkenalkan oleh penyelidik Edward L. Deci dan Richard M. Ryan pada tahun 1985. Teori ini merujuk kepada kemampuan seseorang untuk mengurus diri sendiri, membuat pilihan dan berfikir sendiri. Deci 1971. Teori ini juga berkaitan dengan motivasi di sebalik pilihan yang dibuat tanpa pengaruh luar. Menurut teori ini, manusia mempunyai 3 keperluan asas untuk mencapai pertumbuhan psikologi iaitu autonomi, kompeten dan perkaitan atau perhubungan. Dalam aspek autonomi, manusia perlu mengawal perjalanan kehidupan mereka, tingkah laku dan tujuan mereka sendiri untuk membuat pilihan. Dalam aspek kompeten pula, manusia perlu memperolehi penguasaan tugas yang berkesan, kawalan terhadap kehidupan dan persekitaran mereka.
Dalam aspek perkaitan atau perhubungan, manusia perlu mengalami rasa kekitaan dan ikatan dengan orang lain. Manakala teori motivasi keperluan David McLellan telah diadaptasi bagi memenuhi tingkah laku individu seperti keperluan untuk pencapaian, keperluan untuk gabungan dan keperluan untuk kuasa. Menurut McLellan, seseorang lebih bermotivasi melalui gabungan keperluan. Di samping itu, menurut McLellan, keperluan untuk pencapaian diperolehi apabila keinginan seseorang untuk mencapai kejayaan yang cemerlang di tempat kerja. Selain itu, orang yang mempunyai keperluan yang tinggi terhadap penggabungan selalunya ada keinginan untuk mewujudkan satu perhubungan yang rapat dan saling memahami. Manakala orang yang mempunyai keperluan yang tinggi terhadap kuasa mempunyai keinginan untuk mempengaruhi dan mengawal orang lain melalui personal power. Kajian ahli psikologi mendapati bahawa individu yang tinggi keperluan pencapaian akan lebih berjaya dalam pekerjaannya jika jenis pekerjaan tersebut membantu pencapaian peribadinya. Secara umumnya, walaupun tiada kajian yang menghubungkaitkan secara langsung pengupayaan dengan autonomi guru dalam PDPC abad ke-21 yang dilakukan di Malaysia, namun terdapat beberapa kajian pengupayaan dan autonomi guru secara berasingan seperti kajian Anandan 2016 dan Ravi Kumar 2015. Terdapat juga kajian-kajian lepas berkaitan autonomi guru telah banyak dikaji di luar negara. Kajian terdahulu tentang autonomi guru di sekolah awam dan sekolah swasta di Amerika Syarikat mendapati pihak pengurusan menggalakkan penglibatan guru dalam membuat keputusan. Malah, guru-guru di kedua-dua sekolah tersebut melibatkan diri dalam jawatan kuasa kurikulum dan jawatan kuasa penetapan dasar, GLAS 1997. Ini menunjukkan bahawa guru mempunyai hak untuk mendapatkan autonomi secara optimum di dalam pengurusan sekolah. Manakala kajian Sasidaran dan T 2004, Rahman Syukur dan Nurliza 2006 mendapati bahawa penglibatan guru dalam pembuatan keputusan secara kolaboratif di sekolah masih pada tahap yang agak minimum. Menurut Rahman Syukur dan Nurliza Shuaib 2006, aspek paling ketara guru terlibat secara kolaboratif dalam pembuatan keputusan adalah dalam aktiviti ko-kurikulum dan keceriaan sekolah. Manakala dalam kajian Ishrin, Abdul Jalil dan Abdul Ghani 2019 mendapati bahawa guru diberi pengupayaan autonomi sederhana sahaja dalam perkara berkaitan dengan PDPC dalam bilik darjah dan program-program yang berkaitan dengan kurikulum. Dalam kajian Anpalakan 2011 pula, penglibatan guru dalam pembuatan keputusan sebenar adalah rendah berbanding keinginan penglibatan guru dalam membuat keputusan. Melalui dapatan tersebut, pengetua yang sering memberi sokongan menyebabkan guru mampu menentukan sendiri kerja mereka. Dapatan kajian lepas. Secara keseluruhannya, dapatan kajian lepas mendapati tahap autonomi guru dalam PDPC berada pada tahap sederhana. Dapatan ini selari dengan dapatan Ravi Kumar 2015. Namun, kajian tersebut berfokus kepada penilaian pentaksiran dalam PDPC, kurikulum standard sekolah rendah di sekolah kluster. Kajian ini menyokong dapatan kajian Montgomery dan Prawitt 2015 berkaitan kebebasan guru dalam perancangan dan kaedah pengajaran. Rudolph 2006 pula secara umum menjelaskan bahawa tahap autonomi guru adalah pada tahap tinggi dalam kalangan guru sekolah rendah dan menengah. Namun, tahap autonomi guru adalah rendah dalam menetapkan kurikulum berbanding dengan aspek pedagogi dan disiplin murid. Hal ini menunjukkan guru masih tidak mempunyai kuasa mutlak dalam membuat keputusan berkaitan dengan pelaksanaan tugas kerana masih bergantung kepada keputusan pentadbir sekolah. Perbincangan. Dapatan daripada kajian lepas mendapati bahawa tahap autonomi guru berada pada tahap sederhana. Dapatan tersebut menunjukkan bahawa sokongan pengetua menyebabkan
guru mampu mengawal dan mempengaruhi persekitaran kerja mereka kerana guru diberi peluang menentukan sendiri kerja mereka. Dapatan tersebut juga menyokong penyelidikan Colley dan Martin 2017B bahawa guru berkeupayaan untuk melakukan tindak balas terhadap perubahan dalam organisasi sekolah. Oleh itu, pemberian autonomi merupakan elemen utama yang menyokong amalan guru di dalam bilik darjah. Selain itu, sebagai seorang pemimpin organisasi, pengetua perlu memberi tanggungjawab yang diamanahkan dengan mengagihkan pemberian autonomi kepada guru di sekolah. Pengetua perlu yakin terhadap kebolehan guru untuk mengurus emosi dan rasa puas hati terhadap pekerjaan mereka. Di sekolah, gaya kepimpinan baharu yang berkesan dapat mempengaruhi sikap warga sekolah yang membawa kepada keberkesanan organisasi. Kesimpulannya, terbukti bahawa melalui dapatan kajian lepas, amalan pengupayaan dan autonomi guru berada pada tahap sederhana. Amalan ini mempunyai perkaitan positif dengan komitmen organisasi dan kepuasan kerja di kalangan guru. Selain itu, melalui kajian lepas dapat membantu pihak pentadbir memperbaiki kelemahan yang mungkin wujud dalam pentadbiran mereka. Oleh itu, pemberian autonomi secara mutlak kepada guru mengetengahkan kepentingan memupuk amalan kepimpinan yang menyokong pemberian autonomi. Diharap pihak yang berwajib di sekolah juga harus meneroka pelbagai aktiviti secara berhemah untuk meningkatkan pengupayaan dan autonomi guru sesuai dengan perkembangan abad ke-21. Sekian, terima kasih.